warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama saya Nazmi bin Dolham, Kak Matrik 64435. Hari ini saya akan membentangkan adat kepercayaan kaum Lanau di Mukah Sarawak. Okey, bagi pengenalan ialah menurut DRIS 1996, perkara yang menarik mengenai masyarakat Melanau ialah wujudnya toleransi dan luasnya konsep identiti yang dipegang mereka sehingga begitu payah sekali untuk mentarifkan siapa Melanau. Oleh itu, identiti amatlah ketara dalam secara tradisi dan ciri-ciri Melanau telah mudah menyesuaikan diri dengan suasana dan keadaan. Okey, bagi objektif kajian pula, isu pertama ialah menurut Amir dan Pawi 2011, masyarakat Melanau tradisional percaya bahawa setiap benda atau makhluk mempunyai semangat dan atau roh. Okey, bagi persoalan isu tersebut ialah mengapakah masyarakat Melanau tradisional mempunyai kepercayaan terhadap setiap benda atau makhluk mempunyai semangat roh. Objektif pula ialah untuk mengenal pasti kepercayaan kaum Melanau tradisional terhadap makhluk atau benda yang mempunyai roh atau semangat. Okay. Selain itu ialah isu kedua ialah menurut Morris 1997, masyarakat Melanau menjelaskan bahawa dunia Melanau mempunyai 15 lapis. Daripada 15 lapis itu, 7 langit lapis di atas, 7 langit di bawah, dan selapis itu ialah likur, dagen duah, bumi yang diadami oleh manusia dan makhluk lain. Persoalannya adalah apakah faktor yang menyebabkan masyarakat Melanau mempunyai kepercayaan bahawa dunia Melanau mempunyai 15 lapis. Okey, bagi objektif pula untuk mengkaji penerimaan masyarakat Melanau terhadap mempunyai kepercayaan bahawa dunia Melanau mempunyai 15 lapis. Okey, bahagian yang ketiga ialah isu yang ketiga ialah menurut Rahmat 1987, kepercayaan masyarakat etnik Melanau mempercayai soal-soal penting dalam kehidupan berkaitan dengan kuasa gaib dan bercorak animisme. Okey, bagi persoalan yang pula adalah bagaimanakah kepercayaan kaum Melanau kini dan dulu yang beragama masih menerima kuasa gaib. Okey, bagi objektif pula untuk membincang kepercayaan masyarakat Melanau kini dan dulu yang beragama masih menerima kuasa gaib. Seterusnya ialah kesorotan kesusataraan. Okey, adat. Menurut Annullisius 1997 adalah adat didefinisikan sebagai suatu cara yang sudah kebiasaan. Selain itu, perkataan adat ini adalah bahasa Arab yang adalah adah yang bermaksud kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang ditetap dan dihormati oleh orang lain dan menjadi adat juga. Okey, menurut Idris 1994 adalah adat mendefinisikan sebagai satu-satu amalan yang gaib atau biasa dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat dalam mengatur cara hidupnya seseharian. Okey, bagi Ahmad pula 1990 mengatakan bahawa yang mana ada dikenali sebagai suatu perbuatan atau perlakuan menurut kebiasaan masyarakat atau bangsa yang berkenaan. Okey, menurut Saleh 1989 menghuraikan bahawa adat sebagai sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan mengalaminya dalam bentuk perkataan, perbuatan atau meninggalkan tindakan tertentu. Perkara itu berlaku berulang-ulang sehingga mempengaruhi diri manusia dengan memberi kepuasan dan perkara itu juga diterima akal. Okey, selain itu ialah kepercayaan. Menurut Rahmat 1997, kepercayaan bermaksud sesuatu perkara yang benar dipercayai dengan yakin. Biasanya seseorang yang menaruh kepercayaan ke atas sesuatu perkara itu akan disertai oleh perasaan
yang kepastian terhadap perkara yang berkenaan. Okey, Linkyware 2000 mendeskripsikan kepercayaan sebagai keyakinan individu dan kemahuan untuk bertindak atas dasar kata-kata, tindakan dan keputusan orang lain. Oleh itu, juga dapat mengembangkan seseorang mempercayai orang lain itu mengembangkan sistem kepercayaan melalui pengalaman hidup seseorang, aturan atau norma yang ada pada lembaga atau masyarakat dan adanya pengalaman saat menjalin hubungan. Menurut Lewis dan Weigert 1985 mendefinisikan bahawa kepercayaan didasarkan pada proses kognitif yang membedakan antara orang dan lembaga yang dapat dipercaya ataupun tidak dipercaya dan tidak diketahui. Dalam hal ini, kognitif akan memilih siapa yang akan dipercaya dan dihormati, sehingga itulah menjadi insan alasan yang baik dan menentukan siapa yang dapat dipercayakan. Melanau pula adalah analisis 1997 mengatakan bahawa dialek Melanau ada kala timbul masalah kerana terdapat 5 ataupun 6 dialek yang sukar difahami dan menyebabkan memerlukan kepada bantuan medium komunikasi yang lain. Perkara ini perlu dilihat sebagai faktor yang mengaturkan di mana kesemua dialek tersebut diketahui dan dikenal pasti dalam masyarakat itu sendiri. Kepercayaan dalam kaum Melanau adalah dalam Rahman 1987 mengatakan bahawa kepercayaan masyarakat etnik Melanau mempercayai soal-soal penting dalam kehidupan yang berkaitan dengan kuasa gaib dan bercorak Morris 1997 juga memberi pendapat bahawa masyarakat Melanau telah menjelaskan bahawa dunia Melanau mempunyai 15 lapis. Daripada 15 lapis itulah ialah 7 lapis di bawah, 7 lapis di atas dan selapis itu ialah likur dagan duah, bermaksud iaitu bumi diadami oleh manusia dan makhluk lain. Amir dan Pawi 2001 mengatakan bahawa masyarakat Melanau tradisional percayakan bahawa setiap benda atau makhluk mempunyai semangat atau roh. Selain itu, masyarakat Melanau mempercayai kuasa gaib ini dapat menyembuhkan diri dari penyakit-penyakit yang jarang didatanginya. Metodologi kajian pula adalah bagi pengenalan. Metodologi kajian adalah membincangkan tentang kaedah-kaedah penyelidikan yang akan digunakan oleh pengaji dalam kajian ini. Pekaji menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian lapangan dan kepustakaan yang dirasakan sesuai dengan malamat kajian. Kesemua kaedah ini bertujuan mengumpulkan data dan membantu pekaji dari aspek pengisian kajian. Kajian kepustakaan juga digunakan untuk mengenal permasalahan dalam kajian dan pendekatan yang relevan tentang bidang yang dikaji. Bagi rekap bentuk penyelidikan adalah yang digunakan oleh pengaji adalah reka bentuk deskriptif. Reka bentuk deskriptif adalah menyediakan maklumat tentang subjek dan perkara yang diminati seperti profil dan ciri-ciri subjek dalam populasi kajian, profil masalah dan peristiwa yang diminati. Bagi reka bentuk pensampelan adalah yang pekaji target adalah sebanyak 15 orang yang akan pekaji temu bual. Antara responden yang akan pekaji temu bualkan adalah pengurus Persatuan Melanau dan penduduk di sekitar tempat tersebut seperti penduduk kampung. Bagi kaedah pengumpulan data,
Ini adalah penyelidik adalah berdasarkan kerja yang dibuatkan. Okey, pengkaji menggunakan beberapa gabungan data penyelidikan seperti data primer dan data sekunder dalam penyelidikan yang dijalankan. Okey, penggunaan kedua-dua jenis data tersebut perlu bagi melengkapkan lagi kajian yang dijalankan agar mencapai objektif kajian. Bahagian ini menerangkan tentang data primer dan data sekunder secara terperinci bagi memudahkan pemahaman mengenai data. Okey, bagi data primer pula, sumber data yang diperoleh oleh secara langsung dari sumber asli dan sahih. Okey, sumber maklumat yang dikumpulkan melalui eksperimen atau kajian lapangan contohnya seperti soal selidik, pemerhatian dan temu bual. Okey, fokus utama pengkaji ialah melalui temu bual. Pengkaji menggunakan kaedah temu bual informan 1 dan informan 2 untuk mendapatkan data mengenai adat kepercayaan kaum Lanau di Muka Sarawak seperti penyimpanan dan konservasi. Okey, kaedah ini adalah penting untuk dalam kajian bagi mendapatkan data yang benar serta kukuh. Okey, menerusi kaedah kualitatif, pengkaji boleh membuat temu bual informan dengan mengemukakan beberapa soalan yang berkaitan dengan kajian ini. Okey, bagi data sekunder ialah kaedah ini menunjukkan kepada bahan rujukan yang diperoleh daripada buku-buku di perpustakaan, nota-nota pembelajaran, artikel serta rujukan dalam internet. Okey, bagi pengkaji ini amat penting untuk adalah mengukur data primer kajian. Bahan-bahan rujukan yang diambil perpustakaan Universiti Malaysia Sarawak iaitu Center Academic Information Serve, KAIS. Okey, melalui kaedah yang digunakan ini, pengkaji dapat mengumpulkan maklumat-maklumat penting yang diperlukan di dalam kajian. Okey, di samping itu, ia merupakan data yang diperoleh melalui sumber yang sedia ada seperti pengkaji menggunakan artikel-artikel, antaranya adat kepercayaan Melana dan sebagainya. Seterusnya, pengkaji juga mendapatkan maklumat daripada laman sastrawan serta blog adat kepercayaan kaum Lanau. Kaedah analisis data. Okey, kaedah analisis data, pengkaji memilih untuk membuat kajian melalui kualitatif untuk mendapat maklumat mengenai adat kepercayaan kaum Lanau. Seterusnya, maklumat yang diperoleh sedikit sebanyak dapat membantu untuk menjawab setiap persoalan kajian dan objektif yang dinyatakan pengkaji. Okey, inilah rujukan saya. Ada beberapa yang telah dinyatakan dalam slide presentation saya. Yang ini ialah itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.